Assalamualaikum Haji Masara. Okey, insya-Allah uh, kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Raudhah, baca doa Raudhah. InsyaAllah. Raudhah. Raudhah baca doa, yang lain semua aminkan. Amin. اللهم بنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك الرحيم آمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من Amin. Amin. Walhamdulillah. Amin. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Raudhah yang membacakan doa sebentar tadi yang kita aminkan sama-sama. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukurlah kepada Allah SWT. Pagi ini semua bersemangat untuk hadir dalam kelas pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali kelas kita, mata pelajaran sirah pada pagi ini. Minggu lepas Ustaz ada bagi link movie sirah tak minggu lepas? Lupa. Untuk cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tak? Ada? Tak ada. Oh, tak ada sekejap lagi Ustaz bagi. Ustaz bagi kelas Muslim kot hari Isnin itu. Nanti bolehlah tengok bersama-sama dengan keluarga ke kan dalam YouTube je. Cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Ustaz copy Ustaz dia punya link je ni. Jadi mungkin kita boleh lebih menghayati apa yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita dia cerita masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa kecil. Masa dia sebelum lahir, cerita pasal tentera bergajah Abrahah. Cerita pasal burung ababi. Dalam surah Al-Fil ada cerita pasal tentera gajah Abrahah. Surah Fil lah. Betul. Li'ila fi Quraisy. Bukan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kan. Okey. Bagus. InsyaAllah kita tengok balik buku teks. Muka surat 141. Minggu lepas Ustaz cerita tentang janji kan. Janji setia, pengertian janji setia penduduk Yathrib dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Ada berapa perkara yang penduduk Yathrib berjanji dengan Nabi Muhammad SAW? Ada 6. Betul. Sebab apa Nabi memilih 6 perkara tersebut? Agak-agak sebab apa? Soalan ni susah sikit lah. Tapi untuk kita berfikir, sebab apa 6 perkara ni yang menjadi fokus kepada Nabi Muhammad SAW? 6 perkara tu apa kan? Tidak syirik kepada Allah.
tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak perempuan, tidak melakukan fitnah, dan yang keenam, setia kepada Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali, sebab manusia pada zaman tu tidak ada pedoman hidup. Maknanya mereka hidup tak ada panduan. Hidup gitulah. Kan, tak ada panduan. Kalau macam kita beli beli kereta contohnya. Apa yang selalu beli? Selalu beli online, apa yang selalu beli? Boleh bagi contoh? Ada banyak. Macam-macam. Beli apa? Ni aja. Dia macam divider tu. Daripada? Untuk dulu. Okey, besar bagi contoh lah. Kalau kita beli contoh beli TV kan, beli TV. Contoh kita beli TV. Bila beli TV, mesti bersama-sama dengan TV tu ada satu buku panduan kan, betul? Buku panduan. Dalam buku panduan tu kita tengok, okey, kita nak tekan butang on TV kat mana? Nak sambung wire USB sambung kat mana? Nak sambung wire HDMI nak sambung dekat mana? Kan, dia ada buku panduan dia. Kita hidup dalam dunia ni pun Allah SWT telah menggandingkan, membekalkan dengan panduan kehidupan, iaitu buku Al-Quran. Jadinya sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, manusia hidup tidak ada panduan, tidak ada buku panduan. Macam mana nak hidup, macam mana nak kahwin, macam mana nak memerintah negara, macam mana nak berniaga, macam mana nak berakhlak mulia. Tak ada panduan. Mereka buat suka hati je. Jadi sebab itulah dalam perjanjian Aqabah yang pertama ni menekankan tentang perkara asas. Perkara asas dia yang pertama, tidak mensyirikkan Allah. Maknanya bila sembah Allah setulusnya. Hanya Allah SWT sahaja yang berhak disembah. Jadi yang kedua ni, sebab apa 6 perkara ini dititik beratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, nak menjaga hak masyarakat supaya selamat. Kan? Jadi bila orang dia kata tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak perempuan, jadi perkara yang menjamin keselamatan masyarakat Yathrib di situ. Jadi pentinglah. Pertama, hidup ada panduan. Kemudian masyarakat hidup dalam aman, tidak ada mencuri. Kalau sebelum Islam, orang mencuri, tidak ada batasan, boleh ambil barang orang suka hati. Kita suka ke orang ambil barang kita? Tak suka kan? Tak suka. Jadi macam tu juga. Orang lain pun tak suka kita ambil barang dia tanpa kebenaran. Itu namanya mencuri. Jadi Nabi SAW menekankan tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh anak perempuan, tidak melakukan fitnah, dan taat setia kepada Rasulullah SAW. Tengok balik muka surat 140 ni. Ada 6 perkara tu yang menjadi janji setia dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Okey, faham semua? Faham. Okey. Jadi itu kita refresh baliklah, kita ulang kaji balik apa yang telah kita pelajari dalam pelajaran minggu lepas. Jadi dalam pelajaran hari ini, insya-Allah, tengok muka surat 141 tu. Okey. Perjanjian Aqabah yang kedua. Semua ada buku teks lah? Ada yang tak ada buku teks? Mana ada? Ada? Ada. Okey. Buku teks ni kan pendidikan Islam. Muka surat 141. Okey. Perjanjian Aqabah yang kedua. Siapa nak baca? Anak. Aduh.
Wafi. Okey, Akil Wafi baca. Akil Wafi. Pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 70 orang daripada Yashrib, termasuk 2 orang wanita telah datang bertemu Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad Oh. telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda untuk pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad dalam semua keadaan. Membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Menyuruh kebaikan dan menolak kemungkaran. Sabar menghadapi celaan orang munafik. Melindungi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. keluarga ini. Okey. Salah satu sebab Cukup. Satgi orang lain baca yang dalam kotak tu pula. Okey. Yang ni perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah yang kedua. Berlaku pada tahun ke-13 kenabian. 13 kenabian. 13 kenabian. Minggu lepas berlaku pada tahun ke berapa? 12 kenabian kan? Minggu lepas tahun ke-12 kenabian. Maksudnya apabila Nabi dilantik menjadi Rasul. Yang tu kira tahun pertama kenabian. Tahun pertama kenabian, lepas tu berlakulah proses dakwah, ujian kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. 12 tahun lepas tu, kalau kita tengok cerita kartun yang tulis 12 years later. 12 tahun lepas tu. Apa dia? 12 tahun selepas Nabi menjadi Nabi, berlakulah perjanjian Aqabah yang pertama. Kan? Aqabah yang pertama berlaku pada tahun ke-12 kenabian. Jadi Aqabah ni Aqabah yang pertama lah. Minggu lepas kita dah bincang tentang perkara tersebut. Jadi ada 6 perkara. Ada 6 isi penting perjanjian Aqabah yang pertama. Lepas tu tahun seterusnya iaitu tahun ke-13. Tahun ke-13 ni berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua. Aqabah yang kedua. Aqabah yang kedua. Jadi Aqabah yang kedua ni yang dibacakan oleh Akil Wafi tadi, dia kata ada 70 daripada Yathrib. Dulu masa perjanjian Aqabah yang pertama ada berapa orang? Siapa ingat? Tak ingat? 12 orang. Perjanjian Aqabah yang pertama itu 12 orang. Dia kata 5 orang yang pernah datang dulu tahun ke-11 kenabian. Bila 5 orang datang bersama-sama pula dengan 7 orang yang baru masuk Islam. Hari itu masa tahun ke-11 kenabian. Kan mereka jumpa Nabi SAW ada 6 orang. Lepas tu tahun ke-12 tu, tahun selepas tu pula datang 5 orang ni, dia bawa lagi 7 orang. Jadi ada 12 orang dalam perjanjian Aqabah yang pertama ni. Dalam perjanjian Aqabah yang kedua ada berapa orang? 70 orang pula. Maksudnya Islam telah mula tersebar di Yathrib dan makin ramai orang masuk Islam hasil usaha dakwah. Ingat tak itu kan kita bagi tahu dalam selepas depa membuat perjanjian Aqabah yang pertama tu, Nabi SAW hantar seorang sahabat nama apa?
Siapa ingat? Tak ingat? Mus'ab. Mus'ab. Umair. Betul. Mus'ab bin Umair. Mus'ab. Mus'ab. Alamak, salah je. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Alamak. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Alamak, dia dah jadi apa dah. Mus'ab bin Umair. Okey. Jadi Mus'ab bin Umair ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab sallallahu alaihi wasallam yang dia mengajar sahabat-sahabat tentang Islam. Dia mengajar sahabat-sahabat Al-Quran. Mus'ab bin Umair ni dia mengajar dan berdakwah, dan kejayaan dia tahun depan tu, tahun ke-13 kenabian, mai 70 orang yang telah memeluk Islam. Maka mereka telah berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 5 perkara. Yang inilah dinamakan perjanjian taat setia. Perjanjian yang pertama, mereka berjanji untuk mendengar dan mentaati Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan. Jadi penting perkara ni. Ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kena taat kepada Muhammad SAW dalam semua keadaan. Dan yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah, sama ada ketika senang atau susah. Jadi dia punya level tu upgrade lagi. Daripada yang perjanjian yang pertama itu. Membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Diminta oleh Nabi SAW supaya 70 orang sahabat ni ajak dakwah, buat kerja dakwah, menyuruh manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran, maksudnya buat kerja dakwah. Yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Jadi sudah tentulah bila masuk Islam, mereka mendapat tentangan daripada orang kafir, mendapat cercaan, celaan daripada orang kafir. Kita pernah ada orang bukan Islam cela kita, hina kita sebab kita Islam. Siapa yang pernah? Tak pernah kan? Tapi sahabat-sahabat dulu, bila mereka masuk Islam, berpegang teguh dengan agama Allah SWT, mereka mendapat cercaan daripada orang kafir. Mereka mendapat penghinaan daripada orang kafir. Bahkan ada yang diseksa dan dibunuh sebab Islam, sebab agama Allah SWT. Jadi dalam perjanjian ini, apa dia? Okey. Ana dengar, ana bagian, ana dengar bercerita Nabi Muhammad kan. Waktu Nabi Muhammad ada tengah solat kan. Ramai orang duk baling barang dekat ni, Nabi Muhammad. Betul. Bila Nabi SAW masa awal-awal Islam dulu, bila Nabi Muhammad SAW solat dekat Mekah, dekat Masjidil Haram, dekat Kaabah kan. Orang musyrikin Quraisy masa tu, depa campak najis, depa campak tai unta, depa campak perut unta ke atas Nabi Muhammad SAW. Boleh baca cerita tu pasal bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti tengoklah cerita yang movie yang Ustaz send dalam grup tu. Send dalam grup dalam WhatsApp kelas kan. Boleh tengok. Itu cerita di awal lah, ada kot tentang ujian yang dihadapi oleh orang Islam. Dan ada satu lagi cerita Bilal. Siapa pernah tengok cerita Sayyidina Bilal, cerita kartun tu? Tengok. Nanti Ustaz send link dalam grup tu. Ada dalam
YouTube ada cerita tu. Jadi dalam cerita tu ada tunjuk bagaimana ujian siksaan yang diterima oleh Sayyidina Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat yang masuk Islam. Maksudnya kembali kepada perbincangan kita pada hari ini, apabila perjanjian Aqabah yang kedua ni, yang keempatnya, perkara keempat yang diminta untuk ditunaikan oleh sahabat-sahabat daripada Yathrib adalah tabah menghadapi celaan orang kafir. Kemudian yang kelima, melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Jadi yang inilah dituntut oleh Nabi Muhammad SAW 5 perkara. Jadi kena ingat ni 5 perkara ni dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, siapa pula boleh baca tu dalam kotak sebelah kiri tu? Ada lagi. Bagi orang lain pula. Allahu Akbar. Syazah lah, Syazah. Syazah. Ana cadangkan dulu. Okey. Baik lagi. Okey, cadangkan Khalid. Khalid baca Khalid. Dalam kotak sebelah kiri, sebelah kemah. Mana? Start. Tak start Khalid tak ada buku teks Khalid? Mana ada? Ada. Buka tu. Muka surat 141 tu, yang sebelah kiri bawah. Kotak sebelah kiri tu. Perjanjian Aqabah. Okey. Perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Madinatul Munawwarah. Okey, terima kasih Khalid. Betul. Ini sebab tu penting kita belajar tentang perjanjian Aqabah ini. Kerana apa? Perjanjian Aqabah inilah yang menjurus ataupun yang yang menyebabkan berlakunya peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW berhijrah kerana adanya dua perjanjian ini. Kerana sahabat-sahabat ditakdirkan oleh Allah SWT, sahabat-sahabat daripada Yathrib, mereka masuk Islam. Lepas tu bila mereka masuk Islam, mereka boleh ajak sahabat-sahabat lain pula untuk masuk Islam. Dan dakwah itu tersebar dan sangat berkesan. Kali pertama perjanjian Aqabah 12 orang. Lepas tu mai kali kedua pula 70 orang yang datang untuk berbai'ah, berjanji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi perjanjian. Okey. Jadi nanti cuba baca tu muka surat 140 dengan 141 tu, isi kandungan perjanjian ni, perjanjian Isi kandungan perjanjian kedua. bukan Hudaibiyah, perjanjian Aqabah. Kita cerita pasal perjanjian Aqabah ni. Perjanjian Aqabah yang pertama dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, cuba tengok muka surat 142 pula. Okey. Tajuk dia kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Penting ni perjanjian Aqabah ni. Dia punya kesan-kesan dia. Okey. Tengok gambar sebelah kanan tu, kan? Gambar masjid. Yang pertama agama. Lepas tu yang kedua tu gambar apa? Gambar mesin nyawa ni. Tek kan? Yang ketiga gambar otak. Akal. Yang keempat gambar duit. Harta. Yang kelima gambar
seorang perempuan yang pakai purdah, marwah. Jadi apakah kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua? Siapa boleh tolong baca tu? Yang pertama sekali tu agama. Nak baca? Umar, bagi Umar Afiq. Tadi Rabiatul tanya muka surat berapa? Muka surat 142, Rabiatul. Rabiatul baru masuk ke Rabiatul? Daripada diri dan kekufuran. Okey. Kitaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Semakin kenapa tersangkut? Umar Afiq line sangkut. Umar Afiq. Tak dengar suara sekali lagi. Kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. semakin bertambah. Okey, terima kasih Umar Afiq. Jadi kesan dia hasil daripada perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua tu, kerana yang pertama tu mereka berjanji untuk tidak syirik kepada Allah SWT, maka kesannya kepada agama terhindar daripada syirik dan kekufuran. Jadi sebagaimana yang kita tahu, sebelum kedatangan Islam ke Yathrib, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak menyembah Allah. Ada juga yang menyembah Allah tetapi mensyirikkan Allah SWT dengan menyembah berhala, minta tolong kepada roh-roh orang yang mati, percaya kepada khurafat, nenek moyang dan sebagainya, perkara-perkara yang syirik kepada Allah SWT. Jadi hasil daripada perjanjian Aqabah ini, maka mereka terhindar daripada syirik dan kekufuran. Dan yang kedua tu akan menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila depa berjanji dalam perjanjian Aqabah yang pertama tu untuk setia kepada Rasulullah SAW. Kemudian dalam perjanjian Aqabah yang kedua tu, yang nombor 5, untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana melindungi diri sendiri. Maksudnya Nabi SAW nak menanamkan dalam jiwa, dalam diri sahabat-sahabat Yathrib supaya mereka sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bila Nabi SAW dah bersiap sedia untuk berhijrah, sampai berhijrah ke Madinah, maka mereka berlumba-lumba untuk menawarkan diri berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Berlumba-lumba untuk bagi tempat tinggal kat Nabi Muhammad, berlumba-lumba untuk bagi tanah untuk dibuat masjid, berlumba-lumba untuk bagi apa sahaja untuk perjuangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, nyawa. Siapa boleh baca selain daripada yang dah baca tadi? Bagi Chan orang lain lah. Akil Wafi aja. Tapi bagus. Akil Wafi dia semangat. Okey, anak-anak. Khairana Arisa. Khairana. Nyawa terpelihara dan dihargai. Keselamatan manusia terjamin. Okey. Nyawa terpelihara dan dihargai. Kan sebelum kedatangan Islam, apa yang berlaku kepada masyarakat Arab jahiliah? Mereka membunuh anak perempuan. Kalau masyarakat Arab jahiliah ada lagi ni, kelas kita ni semua lelaki je lah. Kan? Sebab semua anak-anak perempuan dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Tak ada orang perempuan. Jadi bila tak ada orang perempuan, tak adalah generasi akan datang, tak ada orang yang nak beranak. Maka Islam datang ni untuk menjamin nyawa terpelihara, dihargai, khususnya anak-anak perempuan, kan, kaum Hawa terpelihara nyawa mereka. Kemudian keselamatan manusia pun terjamin lah. Bila nyawa
dipelihara, manusia akan rasa hidup dalam keadaan terjamin. Okey. Kemudian yang ketiga tu akal. Siapa lagi volunteer nak nak baca? Selain daripada yang dah baca, tadi siapa tak baca lagi? Syazah baca Syazah. Bacanya akal. Okey. Terpelihara daripada ansir yang merosakkan akal dan fikiran, menghuriakan kedudukan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Okey, bagus. Syazah. Jadi apabila mereka melaksanakan perjanjian Aqabah ni, perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua, maka mereka terpelihara daripada anasir ataupun perkara-perkara, unsur-unsur yang boleh merosakkan akal dan pemikiran. Seperti pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak memelihara akal, nak memelihara cara berfikir, sebab berfikir sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada perintah Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Okey. Kemudian yang keempat tu harta. Baiduri baca Baiduri. Harta. Baiduri ada? Rabiatul baca Rabiatul. Baiduri pergi mana Baiduri? Rabiatul ada Rabiatul? Rabiatul. Ada Rabiatul baca. No, harta. Menghormati. Rabiatul jumpa Rabiatul muka surat 142. Harta. Baca. Menghormati. Menghormati hak milik setiap individu. Menghormati hak milik setiap individu. Lepas tu? Mana pergi Rabiatul? Hilang sudah. Alamak. Malu, ala malu pula dah. Baiduri lah macam Baiduri. Baiduri malu tak Baiduri? Masya Allah. Ni je lah. Sabar. Okey. Okey, Wafi baca. Okey, Wafi tak malu sikit. Harta. Bagus Rabiatul. Okey. Okey baca okey. Hak milik setiap individu. Harta terpelihara daripada pencerobohan. Okey, terima kasih Okey Wafi. Okey. Harta. Jadi Baiduri tak bawa buku. Tak apa. Minggu depan kita suruh Baiduri baca banyak sikit. Okey, terima kasih Okey Wafi. Tentang harta. Jadi harta menghormati hak milik setiap individu. Kemudian harta terpelihara daripada pencerobohan. Jadi dalam
perjanjian Aqabah tu, yang perjanjian Aqabah yang pertama, kan? Dalam muka surat 140 tu, nombor 2, tidak mencuri. Jadi depa Syazal menguap tutup mulut Syazal. Satu Malaysia nampak. Okey. Dalam perjanjian Aqabah yang pertama tu, nombor 2, depa berjanji untuk tidak mencuri. Jadi apa kesannya apabila orang ni masuk Islam dan berjanji untuk tidak mencuri dan mereka taat kepada perjanjian tersebut, maka kesannya terpeliharalah hak milik setiap orang. Jadi kita ada harta, orang tak curi harta kita, orang lain pun ada harta, tak ada siapa ganggu harta mereka, maka masyarakat akan terpelihara daripada gangguan dan masyarakat akan terjamin keselamatan harta mereka. Jadi kesian kan kalau kita kerja penat-penat, berniaga ke, dapat duit, tiba-tiba orang datang curi, senang-senang je curi harta kita. Jadi ini yang nak dipelihara oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menghormati hak milik individu. Setiap orang tu ada hak dia yang perlu dipelihara, dan Islam memelihara hak duit, hak milik harta masing-masing. Betul Rabiah tu. Ada orang dia malas cari duit, lepas tu senang-senang dia curi duit orang. Curi duit masjid, curi duit hak milik orang awam, ambil dengan harta yang tidak hak. Ada yang mengamalkan rasuah pula, kan? Mengamalkan rasuah, berdosa ni. Maknanya melanggar hak-hak harta, mengambil harta yang bukan hak dia. Kemudian yang terakhir adalah maruah. Siapa nak baca last sekali? Maruah. Tak ada 5 minit lagi nak habis dah kelas. Akhi Wafi. Alamak, Akhi Wafi lagi. Oh Mafi. Siapa yang tak baca lagi? Bagilah Chan yang tak baca lagi. Bagus ni. Semua. Baca lagi Ustaz. Siapa tak baca lagi? Okey, silakan. Siapa sebut tadi? Syarul Aiman, Khalid baca dah tadi. Tadi Ustaz sebut nama apa tadi? Syarul Aiman baca. Syarul Aiman baca yang last kali tu, maruah. Kakak kita ada berapa minit lagi? 4 minit lagi. Syarul Aiman baca maruah. Okey, jadi apa kaitannya dengan maruah yang dijaga dan menghormati setiap hak setiap individu? Kan dalam perjanjian Aqabah yang pertama tu, dia kata tidak berzina. Tidak berzina. Tidak berzina ni maksudnya kita memelihara maruah sesama manusia. Lelaki memelihara maruah lelaki, tidak berzina. Perempuan menjaga maruah perempuan untuk tidak berzina. Maka masing-masing akan memelihara maruah kita sebagai seorang manusia. Meletakkan kita ni di tahap yang tinggi. Kalau nak nak buat dengan cara yang halal, dengan berkahwin, bukanlah dengan melakukan perzinaan seperti mana yang berlaku dalam masyarakat Arab jahiliah. Masyarakat sekarang pun ramai juga yang berzina. Jadi itu merupakan dosa yang besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena peliharalah perkara-perkara yang penting seumpama ini. Siapa ni baru tanya muka surat berapa ni, kelas nak habis dah ni. Muka surat 142. Amin. Aminur Rahman. Okey. Jadi ada apa soalan? Ada apa soalan? Khalid nak tanya apa? Anda nak tanya apa?
Bilal. Bilal apa abang? Bilal sihat Bilal? Lama tak dengar suara Bilal ni. Semalam Ustaz tengok cerita Bilal semalam. Nanti Ustaz send dalam grup movie Bilal. Dah tengok dah cerita Bilal? Tengok. Tengok dah? Apa nanti boleh layan lagi. Okey, untuk homework kita habiskanlah buku aktiviti ni. Muka surat 44, 45 dan 46. Buku aktiviti. Buku aktiviti buku hijau tu. 44, 45, 46. Habiskan buku aktiviti tu. Nanti buka sekolah nanti hantar. Oh, Imak Faras buat filem apa Imak Faras? Oh, hebat juga Imak ni. Okeylah, insya-Allah buku aktiviti pun dah habis. Nanti habiskanlah tu 44, 45, 46. Kalau tak faham boleh tengok tu jawapan kat belakang tu. Ada jawapan kan. Lepas tu cari bagi faham lah. Tak kisah pun. Tak kisah pun kalau buat latihan salin jawapan kat belakang. Tapi yang penting kita faham lah apa yang kita buat. Kita boleh ingat apa yang kita buat kan. Okey, insya-Allah kalau tak ada soalan, Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua dan kita tutup kelas kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama. Jazakumullah khair. Bye. Masya-Allah. Kali. Assalamualaikum. Biasa. Dah baru lepas kelas. Baru just nice baru habis kelas. Online lah budak-budak ni. Malam ni depa attend kot, tak tahu. Oh, bagus kat tu. Elok tak? Itulah elok dia kita bagi time frame tu. Study pergi ronda tu. Boleh dapat idea. Aniaya. Ah.